Bab 1. Ikhlas menghadirkan niat dalam setiap perbuatan, perkataan dan keadaan, yang nampak maupun yang tersembunyi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya mereka menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan hanif, dan supaya mereka mendirikan solat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Surah Al-Bayyinah ayat 5. Allah Subhanahu wa taala berfirman, daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keredaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Surah Al-Hajj ayat 37. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah, jika kamu menyembunyikan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu melahirkannya, pasti Allah mengetahui. Surah Ali Imran ayat 29. 1. Daripada Amir Al-Mu'min Abu Hafsyah Umar ibni Al-Khattab ibni Nufail ibni Abdul Uzza ibni Riyah ibni Abdullah ibni Kurth ibni Razah ibni Adi ibni Ka'ab ibni Luwai ibni Ghalib Al-Quraisy Al-Adawi radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setiap amalan itu bergantung pada niatnya. Sesungguhnya bagi setiap orang adalah apa yang dia niatkan. Jadi barang siapa niat hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya benar-benar kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa niat hijrahnya untuk dunia yang dia ingin meraihnya, atau untuk wanita yang dia ingin berkahwin dengannya, maka nilai hijrahnya sebatas kepada apa yang dia berniat hijrah kerananya. Telah disepakati kesahihan hadis ini. Diriwayatkan oleh dua orang imam ulama hadis, iaitu Abu Abdullah Muhammad ibni Ismail ibni Ibrahim ibni Al-Mughirah ibni Bardizbah Al-Jufi Al-Bukhari, dan Abu Al-Husain Muslim ibni Al-Hajjaj ibni Muslim Al-Kushairi Al-Nasaiburi. Semoga Allah meredai keduanya dalam kedua kitabnya yang merupakan karya tulis yang paling sahih. 2. Daripada Ummu Al-Mu'min Ummu Abdullah Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, ada sepasukan tentera menyerbu Kaabah. Namun tatkala mereka berada di tanah yang lapang, mereka dibenamkan ke dalam perut bumi, dari awal pasukan hingga yang paling akhir dari mereka. Aisyah berkata, saya bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana dibenamkan dari awal mereka hingga paling akhir dari mereka? Padahal di dalam ada orang-orang pasar mereka dan ada pula yang selain mereka. Baginda menjawab, dibenamkan dari awal hingga akhir mereka, kemudian mereka dibangkitkan berdasarkan niat-niat mereka. Muttafaq alaih, dan ini adalah lafaz Al-Bukhari. 3. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Nabi SAW bersabda, tidak ada hijrah setelah pembukaan kota Makkah, tetapi apa yang ada adalah jihad dan niat. Jika kamu diminta berangkat jihad, maka berangkatlah. Muttafaq alaih. Maksudnya, tidak ada hijrah dari Makkah kerana Makkah telah menjadi Dar Islam, yakni negeri Islam. 4. Daripada Abu Abdullah Jabir ibni Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau berkata, sesungguhnya di Madinah terdapat orang-orang yang kamu tidak menempuh sebuah perjalanan dan tidak melintasi sebuah lembah, melainkan mereka bersama-sama kamu. Mereka dibatasi oleh uzur sakit, dan dalam satu riwayat, melainkan mereka bersekutu denganmu dalam pahala. Diriwayatkan oleh Muslim. 5.
Al-Bukhari meriwayatkan daripada Anas radhiyallahu anhu. Beliau berkata, kami pulang dari perperangan Tabuk bersama Nabi SAW. Baginda lalu bersabda, sesungguhnya orang-orang yang ada di belakang kita yang kita tinggalkan di Madinah pasti sentiasa bersama kita setiap melintasi jalan-jalan di pergunungan dan setiap kali kita melintasi lembah. Mereka tidak bersama kita sekarang ini lantaran mereka ditahan di Madinah oleh uzur. 6. Daripada Abu Yazid Man Ibni Yazid Ibni Al-Aqnas radhiyallahu anhu. Beliau, ayah dan datuknya adalah sahabat. Beliau berkata, ayah saya, Yazid, pernah mengeluarkan beberapa keping wang dinar untuk disedekahkan. Beliau menyerahkan kepada seseorang yang sedang berada di dalam masjid. Kemudian saya mengambilnya dan membawanya kembali kepada ayah saya. Melihat itu, ayah berkata, demi Allah, bukan kamu yang saya inginkan. Saya segera mengadukan perkara ini kepada Rasulullah SAW dan baginda bersabda, bagimu adalah apa yang telah engkau niatkan, wahai Yazid, dan bagimu adalah yang telah engkau ambil, wahai Man. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari. 7. Daripada Abu Ishaq Sa'ad Ibni Abu Waqqas Ma'lik Ibni Uhaib Ibni Abdul Manaf Ibni Zurrah Ibni Kilab Ibni Murrah Ibni Ka'ab Ibni Luwai Al-Quraisy Al-Zuhri radhiyallahu anhu, salah seorang dari 10 orang yang telah diberikan kabar gembira oleh Rasulullah SAW menjadi penghuni syurga. Beliau berkata, Rasulullah SAW datang melawatku pada tahun Haji Wada', yakni 10 Hijrah. Kerana sakit yang ku deritai kian bertambah tenat. Saya bertanya, wahai Rasulullah, penyakit yang ada pada saya telah sampai pada keadaan seperti yang Tuan lihat. Sementara saya adalah orang kaya dan tidak memiliki ahli waris selain seorang anak perempuan. Bolehkah saya bersedekah dengan 2/3 harta saya? Baginda menjawab, jangan. Saya bertanya, kalau separuhnya, wahai Rasulullah? Baginda menjawab, jangan. Saya bertanya lagi, kalau 1/3-nya, wahai Rasulullah? Baginda menjawab, 1/3, dan 1/3 itu sudah banyak atau besar. Sesungguhnya kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya, yakni bercukupan, itu lebih baik daripada kamu tinggalkan mereka dalam keadaan fakir yang menyebabkan tangan mereka meminta-minta kepada orang lain. Sesungguhnya engkau tidak mengeluarkan satu nafkah yang dengan nafkah itu engkau mencari redha Allah, melainkan engkau diberi pahala kerananya, hingga apa yang engkau suapkan ke dalam mulut isterimu. Saya bertanya, wahai Rasulullah, apakah aku tinggal di Mekah setelah sahabat-sahabatku pulang bersama Tuan? Baginda bersabda, sesungguhnya engkau tidak akan ditinggalkan, kemudian engkau melakukan amal untuk mencari redha Allah, melainkan engkau bertambah satu kedudukan dan ketinggian. Barangkali engkau akan ditinggalkan sehingga beberapa kaum boleh mengambil manfaat darimu dan kaum yang lain pula dirugikan keranamu. Ya Allah, teruskan untuk sahabat-sahabatku ini hijrah mereka dan janganlah engkau kembalikan mereka menulis semula ke belakang. Tetapi yang kasihan adalah Sa'ad ibni Khawlah. Rasulullah pernah meratapinya kerana dia meninggal di Mekah. Muttafaq alaih. 8. Daripada Abu Hurairah Abdul Rahman ibni Syakar radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak memandang kepada jasad-jasad dan rupa-rupa kamu, tetapi Dia memandang kepada hati dan amal-amal kamu. Diriwayatkan oleh Muslim. 9. Daripada Abu Musa Abdullah ibni Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW pernah ditanya mengenai seorang lelaki yang berperang kerana didorong oleh perasaan keberanian, berperang kerana hamiah, dan berperang memburu populariti. Manakah yang berada di jalan Allah?
Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berperang supaya kalimah agama Allah menjadi yang tertinggi, maka dialah yang disebut berperang fi sabilillah. Muttafaq alaih. 10. Daripada Abu Bakrah Nufail ibni Al-Harith Al-Sakafi radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda, apabila dua orang Muslim bertemu dengan kedua pedangnya, maka yang membunuh dan yang dibunuh berada dalam neraka. Saya bertanya, wahai Rasulullah, itu balasan yang wajar diterima oleh orang yang membunuh. Tetapi apa pula dosa yang orang yang dibunuh? Baginda menjawab, sesungguhnya dia sangat berkeinginan untuk membalas dendam dengan membunuh sahabatnya. Muttafaq alaih. 11. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, solat seseorang secara berjamaah melebihi pahala solat yang dia kerjakan di pasarnya dan di rumahnya dengan 20 lebih darjat. Itu kerana apabila salah seorang mereka berwuduk dan menyempurnakan wuduknya, kemudian mendatangi masjid hanya kerana ingin mengerjakan solat, tidak menggerakkan melainkan untuk solat, maka tidaklah melangkah dengan satu langkah kecuali ditinggikan untuknya satu darjat dan dihapuskan dari dirinya satu kesalahan hingga dia masuk ke dalam masjid. Jika sudah masuk masjid, maka dia sentiasa dinilai berada dalam solat selagi solat itu yang menahannya untuk sentiasa tetap berada di dalam masjid. Manakala malaikat pula sentiasa berselawat ke atas salah seorang kamu selagi dia tetap berada di tempat duduknya di mana dia mengerjakan solat di dalamnya. Mereka berdoa, Ya Allah, berikanlah rahmat kepadanya. Ya Allah, berikanlah keampunan kepadanya. Ya Allah, terimalah taubatnya. Para malaikat itu sentiasa mendoakannya selagi orang itu tidak melakukan perbuatan yang mengganggu orang lain dan selagi tidak berhadas di dalamnya. Muttafaq alaih. Lafaz ini milik Muslim. Sabda Rasulullah SAW, yanhazuhu, bermaksud mengeluarkannya dan membangkitkannya. 12. Daripada Abu Al-Abbas Abdullah ibni Abbas ibni Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, daripada Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang baginda riwayatkan dari Tuhannya yang maha suci lagi tinggi. Dia berfirman, sesungguhnya Allah telah menetapkan kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan, kemudian dia menjelaskan hal tersebut. Barang siapa menginginkan satu kebaikan lalu dia mengamalkannya, maka Allah tabaraka wa ta'ala menulisnya sebagai satu kebaikan yang sempurna. Apabila dia menginginkannya kemudian melaksanakannya, maka Allah menulisnya sebagai 10 kali kebaikan sehingga 700 kali ganda dan sehingga berkali-kali ganda yang banyak. Apabila dia menginginkan keburukan kemudian tidak melaksanakannya, maka Allah Ta'ala menulisnya di sisinya satu kebaikan. Apabila menginginkannya kemudian dia melaksanakannya, Allah menulisnya satu keburukan sahaja. Muttafaq alaih. 13. Daripada Abu Abdurrahman Abdullah ibni Umar ibni Al-Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, telah berangkat menempuh sebuah perjalanan 3 orang dari umat sebelum kamu, hingga mereka terpaksa bermalam ke sebuah gua. Mereka memasukinya. Tiba-tiba satu batu besar jatuh dari gunung dan menutup mulut gua di atas mereka. Mereka berkata, sesungguhnya tidak akan dapat menyelamatkan kamu dari batu besar ini, melainkan kalian mesti berdoa kepada Allah dengan amal-amal soleh kamu. Seorang dari mereka berdoa, Ya Allah, saya memiliki ibu bapa yang sudah lanjut usia. Saya tidak mahu memberi minum di waktu petang kepada keluarga ataupun harta sebelum mereka berdua. Pada suatu hari, ketika mencari kayu telah membuatkan saya jauh dari rumah.
Saya tidak dapat segera pulang untuk menemui kedua ibu bapa saya, melainkan mereka sudah tertidur. Saya memerah susu untuk keduanya, namun ternyata saya dapati mereka sedang tidur. Saya enggan membangunkan mereka dan juga enggan memberi minum sebelum mereka berdua kepada keluarga maupun harta. Saya pun berdiam diri sementara secawan susu ada di tangan saya, sambil menunggu ibu bapa saya bangun hingga fajar bersinar. Padahal anak-anak berteriak-teriak menangis kerana lapar di bawah kedua kaki saya. Kemudian mereka bangun lalu meminum air susu yang sepatutnya diminum pada waktu petang hari. Ya Allah, jika aku melakukan itu semua demi mencari redha-Mu, maka bebaskanlah kami dari apa yang ada pada kami berupa himpitan batu besar ini. Batu besar itu pun bergeser sedikit, namun mereka belum dapat keluar dari celah batu itu. Orang yang kedua berdoa, Ya Allah, sesungguhnya saya memiliki saudara sepupu, yakni anak bapa saudara yang sangat cantik, dan dialah orang yang paling aku cintai. Dalam sebuah riwayat, saya mencintainya seperti cinta seorang lelaki kepada seorang wanita yang sangat luar biasa. Maka saya menginginkan apa yang ada pada dirinya, namun ternyata dia menolak. Hingga ketika dihimpit kesusahan, dia datang kepada saya. Saya pun memberinya 120 wang dinar dengan syarat dia mahu menyerahkan dirinya untukku, dan dia terpaksa bersetuju dengan syarat itu. Sehingga tatkala saya telah menguasainya, dalam satu riwayat, tatkala saya duduk di antara dua kakinya, dia berkata, Takutlah kepada Allah, janganlah kamu merobek cincin kecuali dengan haknya. Maka saya pergi meninggalkannya, padahal dia adalah manusia yang paling aku cintai, dan saya pula memberikan wang emas yang telah saya berikan kepadanya. Ya Allah, jika saya melakukan itu semua demi mencari redha-Mu, maka bebaskan kami dari apa yang menimpa kami ini. Maka batu itu pun terbuka, namun mereka belum mampu keluar daripadanya. Orang yang ketiga berkata, Ya Allah, saya dulu pernah mengupah para pekerja dan saya telah memberi kepada mereka semua upah mereka, kecuali satu orang yang meninggalkan haknya dan terus pergi. Saya mengembangkan upahnya itu sehingga menjadi harta yang banyak. Kemudian setelah itu dia datang dan berkata, Hai hamba Allah, bayarlah kepada saya upah saya. Saya berkata, semua yang kamu lihat ini berasal dari upahmu, seperti unta, lembu, kambing dan hamba sahaya. Maka dia berkata, Hai hamba Allah, kamu jangan memperlekehkan diriku. Saya berkata, aku tidak memperlekehkanmu. Dia pun mengambil semua hartanya itu. Dia membawanya dan tidak meninggalkan sedikit pun. Ya Allah, jika aku melakukan itu semua demi mencari redha-Mu, maka bebaskan kami dari apa yang menimpa kami ini. Maka terbukalah batu itu dan mereka pun keluar sambil berjalan. Muttafaq alaih.